Bekalan beras di Selangor mencukupi. Perkara itu dimaklumkan Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Izham Hashim. Bagaimanapun beliau akui ketika ini pihaknya berdepan isu pengagihan beras. Isu yang timbul banyaknya ialah isu pengagihan. Nah, ini yang kita telah berbincang sebab tanggungjawab untuk menguruskan beras ini di bawah Jabatan Selia. Selia di beras ini yang di bawah Kerajaan Persekutuan. Kita telah panggil Komisioner Exco pun kita panggil untuk dia bentangkan. Dan mengikut laporannya memang tidak ada isu, memang ada satu ketika itu isu kekurangan tetapi telah diatasi, cuma masalah pengagihan. Sebab itu kita minta supaya Jabatan Selia di sini beras ni pun telah minta supaya kalau ada aduan dipanjangkan dan mereka akan atasinya. Jadi kita pun telah menggunakan PKPS juga sebagai kerajaan negeri, bawah jawatan negeri, agensi PKPS untuk sama-sama membantu. Bukan sahaja dalam program JER itu yang kita peruntukkan beras-beras ni di sejak DUN, tetapi juga di tempat outlet dia, di beberapa tempat, ada 4 tempat di seluruh Selangor yang pun kita bekalkan beras-beras ini untuk kegunaan rakyat. Beliau menyatakannya pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor di Shah Alam. Dalam perkembangan lain, laluan Batang Kali Genting Highlands yang sebelum ini ditutup berikutan tragedi tanah runtuh dijangka dibuka selewat-lewatnya Mei tahun hadapan. Izham memaklumkan setakat ini kerja pembaikan dan penstabilan cerun itu telah mencapai perkembangan sebanyak 38.6%. Proses pembaikan cerun itu bermula 28 Mei lalu dengan kos RM19 juta. Tragedi pada 16 Disember 2021 itu meragut 31 nyawa termasuk 13 kanak-kanak. 160,000 warga emas mengalami masalah kurang penglihatan. 8% pula alami kebutaan dengan lebih 55,000 kes pembedahan katarak mata direkodkan di 49 hospital pakar setiap tahun. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni menyatakan klinik katarak salah satu usaha mengatasi bebanan kes katarak secara sistematik. Malah program pencari katarak dijalankan bagi menangani bebanan kes serta mewujudkan zon bebas katarak di seluruh negara. Tinjauan mata kebangsaan ketiga telah dijalankan pada bulan Julai hingga Oktober 2023 di 2 zon iaitu Zon Sarawak dan Zon Timur. Tinjauan yang dilakukan di 4 negeri iaitu Sarawak, Terengganu, Kelantan dan Pahang ini bertujuan untuk mengkaji prevalence kebutaan dan masalah penglihatan di kalangan rakyat Malaysia berusia 50 tahun dan ke atas. Beliau menyatakannya pada majlis pelancaran hasil dapatan tinjauan mata kebangsaan ketiga dan program saringan mata kaki tangan KKM di Putrajaya. Stigma negatif terhadap individu pernah terlibat penyalahgunaan dadah perlu dihapuskan. Mereka seharusnya tampil, mendapatkan rawatan dan bantuan profesional untuk keluar daripada kehidupan hitam itu. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, masyarakat perlu sedar golongan itu bukanlah penjenayah tetapi pesakit yang berjuang untuk sembuh. Antara perkara penting yang perlu ada ialah sokongan daripada institusi keluarga. Ini sangat penting. Sebab itu yang hadir pada hari ini betul selain daripada keluarga datang, ini nampak bagaimana jika institusi keluarga memberi sokongan kepada mereka boleh. Saya tidak percaya kita tidak boleh lakukan terbaik. Kita boleh lakukan terbaik. Beliau berucap pada majlis perasmian Hari Apresiasi Kepulihan AADK Peringkat Kebangsaan di Ibu Negara. Pelakon Sharnas Ahmad dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan mencederakan pengawal keselamatan di sebuah kondominium tahun lalu. Magistrate Mahkamah Kuala Lumpur Atikah Mohamad membuat keputusan itu. Wang jaminan RM2,000 juga dikembalikan kepada Sharnas. Pada 18 Januari lalu, Sharnas mengaku tidak bersalah atas dakwaan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Izul Islam Awang. Kejadian itu dikatakan berlaku di kawasan lift pintu masuk sebuah blok kondominium di Jalan Duta Mas pada 16 Jun 2022.
Aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Harimau Melaya mempamerkan aksi memukau selepas bangkit menewaskan Kyrgyzstan 4-3 dalam aksi pembukaan kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Malaysia bermula garang meledak gol pembukaan seawal minit ke-7 selepas pemain pertahanan Dion Cools cemerlang menaduk masuk bola sepakan sudut Arif Aiman Muhammad Hanafi. Namun kealpaan benteng pertahanan negara kemudian dihukum dengan 2 gol pantas lawan masing-masing pada minit ke-42 dan 44, seterusnya ketinggalan 1-2 pada penghujung babak pertama. Harimau Melaya bolos buat kali ketiga pada minit ke-57. Sekaligus memaksa pengendali Kim Pan Gon membuat 3 pertukaran serentak memasukkan Akhyar Rashid, Paulo Josu dan Enric Dos Santos bagi memburu gol penyamaan. Percaturan itu nyata berhasil selepas gol sendiri pemain lawan pada minit ke-72 dan jaringan kedua peribadi Dion Cools pada minit ke-77 kembali menyamakan kedudukan kedua-dua pasukan. Stadium Nasional Bukit Jalil terus gamat pada masa kecederaan babak kedua selepas gerakan bijak Arif Aiman berjaya mencari Faizal Halim yang kemudian tenang menyumbat gol kemenangan Malaysia. 3 mata diperoleh meletakkan skuad negara berada di kedudukan kedua kumpulan dipisahkan dengan perbezaan jaringan berbanding pendahulu Oman.